Tak ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para penonton yang hormati sekalian, bersempena dengan hari ini, hari yang ke-15 Ramadan, insya-Allah. 15 Ramadan tahun 1441 bersama dengan hari ini insya-Allah 8 hari bulan. 8 hari bulan Mei tahun 2020. Kita bersiaran sekarang tuan-tuan secara langsung. Kita bagi FB live secara langsung, alhamdulillah, dengan tetamu-tetamu yang telah pun menghadirkan diri mereka di tempat masing-masing, dan kita menggunakan teknologi yang canggih ni tuan-tuan. Teknologi yang mana dipanggil StreamYard. StreamYard maknanya beberapa orang pun StreamYard. Beberapa orang pun boleh berhimpun, boleh bermesyuarat, seorang di New York, seorang di Saudi, seorang di Mesir, seorang di Rusia, seorang di Malaysia, boleh kita bermesyuarat pada masa yang sama. Lebih daripada 5 orang boleh, lebih daripada 10 orang pun boleh. Jadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita menggunakan teknologi itu, dan insya-Allah untuk membangunkan Islam, untuk membangunkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan petang ini tuan-tuan dan puan, kita nak bercerita satu bentuk pembangunan. Pembangunan yang hampir pada diri tuan-tuan, yang hampir pada saya, yang hampir pada semua orang. Orang Islam hampir-hampir tak boleh hidup kalau tak ada perkara ini tuan-tuan. Masyarakat tak boleh hidup kalau tak ada perkara ini tuan-tuan. Dan family pun tak boleh hidup kalau tak ada perkara ini. Hidup dalam pengertian tuan-tuan, jiwanya hidup, hatinya hidup, perasaannya hidup, kepalanya hidup, otaknya hidup, badannya hidup. Dia tak boleh hidup kalau tidak ada institusi ini. Institusi itu tidak lain dan tidak bukan, kita membincangkan petang ni tuan-tuan, masjid. Masjid sebagai pusat pembangunan atau kemajuan umat Islam. Masjid sebagai pusat kemajuan umat Islam. Bersama dengan saya tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita ada Al-Fadhil Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ihsan Muhammad Husni, yang daripada Masjid Negara. Beliau adalah Imam Besar Masjid Negara. Dan kita mengucapkan tahniah tuan-tuan ya, Datuk dan juga Ustaz Syaril. Kita mengucapkan tahniah kepada Ustaz yang baru dilantik menjadi Imam Besar Masjid Negara. Satu jawatan yang sangat penting. Satu jawatan yang sangat penting tuan-tuan. Orang tak kenal lagi Masjid di Putrajaya, orang kenal Masjid Negara. Banyak orang tiru tuan-tuan. Orang tiru dia punya menara, orang tiru dia punya dom, orang tiru, masya-Allah tuan-tuan. Luar negara pun orang banyak tiru dom Masjid Negara tu, masya-Allah, hebat tuan-tuan dan puan. Jadi nampaknya Ustaz Ihsan telah dipertanggungjawabkan, diamanahkan untuk memakmurkan masjid tersebut sesuai dengan tarafnya menjadi Masjid Negara tu, insya-Allah. Kemudian yang kedua kita ada Al-Fadhil Ustaz Syaril Abdul Muttalib. Ustaz Syaril ni tuan-tuan imam besar kepada Masjid Sultan Ibrahim University Tun Hussein On yang bertempat di Parit Raja. Ya, Parit Raja Batu Pahat. Parit Raja Batu Pahat. Di Parit Raja Batu Pahat. Dan alhamdulillah tuan-tuan ya, universiti, mana-mana universiti pun ada masjid. Mana-mana universiti pun kadang-kadang masjid itu menjadi pusat Islam bagi universiti itu. Jadi alhamdulillah imam besarnya ialah Al-Fadhil Ustaz Syaril. Dan yang ketiga tuan-tuan, kita ada masya-Allah, ini pentadbir korporat tuan-tuan. Ini pentadbir korporat, orang korporat tuan-tuan dan puan. Datuk Azhar Adnan telah diamanahkan untuk menjadi pengerusi Datuk Bakhtiar insya-Allah. Datuk Bakhtiar Adnan telah diamanahkan untuk menjadi pengerusi kepada Masjid Segambut Dalam. Saya telah 3 kali rasanya pergi masjid itu. Alhamdulillah, bagus tuan-tuan. Kebersihannya bagus, masjidnya bagus. 2 tingkat tuan-tuan. 2 tingkat. Masuk bawah sekali, 3 tingkat lah tuan-tuan dan puan. Telah ditadbir dengan begitu baik, masya-Allah. Bilik airnya cukup banyak. Cukup banyak. Saya pergi dengan para jemaah tuan-tuan. Cukup seorang antara masjid yang kita enjoy lah. Fasilitiesnya yang up to date, yang boleh meraihkan jemaah ramai mana pun. Masjid Segambut Dalam ini boleh meraihkan kita dengan bagikan keselesaan yang sangat selesa di rumah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tuan-tuan kita nak bincang ni, apa yang kita nak buat tuan-tuan, saya akan kemukakan sedikit soalan-soalan
dan kita berbincang secara casual tuan-tuan. Tidaklah kita bincang cara mendalam sangat macam mana pun, tetapi petang ini kita sembang-sembang, tetapi dalam sembang-sembangnya saya harap insya-Allah sesuatu akan masuk dalam kepala, turun dalam hati dan pergi kepada tangan dan kaki untuk kita melakukan apa yang telah kita belajar pada petang ini. Terus kita jadikan dia sebagai panduan dan kehidupan kita yang akan datang ni insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, saya nak mulakan dengan Imam Besar Masjid Negara. Pasal dia Masjid Negara tuan-tuan ya. Jadi Imam Besar saya nak mulakan tuan-tuan. Ustaz, kita ni kalau Ustaz bagikan dulu dalam masa 3-4 minit dulu Ustaz mukadimah. Daripada mukadimah Ustaz itulah saya akan susurkan, saya akan alurkan perbincangan ini seterusnya. Apa nak mukadimahkan kalau tajuk misalnya masjid pusat kepada kemajuan umat. Macam mana nak mukadimahkan Ustaz? Sila Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih Datuk Hassan Ali. Sahabat saya Ustaz Syahril, sama-sama kat Darul Quran dulu. Datuk Bahtiar, walaupun saya sebenarnya Datuk Bahtiar ni kenal nama dah. Hari ni baru kenal muka. Okey. Sebab kita berjiran Datuk kan. Ya. Oh iyalah. Kan berjiran semasa saya di masjid wilayah. Okey. Saya baru ditukarkan ke Masjid Negara pada 20 hari bulan 4 yang lalu. So di masjid wilayah hanya 1 tahun 1 bulan. Okey. Baik, alhamdulillah bila mana kita membicarakan tentang peranan masjid kan, dan di situ tidak lari daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Taubah ini sesungguhnya hanya saja orang yang mengimarahkan rumah Allah itu adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman dengan hari akhirat, dan mereka ini mendirikan solat dan juga membayar zakat, dan mereka tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka ini dalam kalangan mereka yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang penonton maya sekalian ya, bila mana kita membicarakan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhirat, maknanya ya, kita ada tanggungjawab di dunia ini dan ada tanggungjawab untuk akhirat ya. Oleh sebab itu untuk kemajuan masjid itu sendiri ya, kita ada peranannya untuk membangunkan fizikal masjid. Yang kedua ada peranannya untuk membangunkan fizikal dan juga roh masyarakat itu sendiri ya. Oleh sebab itu pentadbir masjid ni kena fikir ya, apakah program-program, aktiviti-aktiviti yang seharusnya kita isi kepada masyarakat. Selain daripada kita mencantikkan masjid ya, mengimarahkan dari sudut fizikalnya, tetapi yang lebih penting ialah bagaimana kita nak mengisi supaya jiwa-jiwa masyarakat kita ini ya, ada jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan yakin adanya hari pembalasan di akhirat kelak ya. Jadi dalam rangka kita membicarakan tentang masjid ini ya, sudah pasti yang pertama ialah wa aqamas solah, ada ciri-ciri mengerjakan solatnya dan juga ada ciri-ciri membayar zakat. Jadi zakat ini sebagai satu petunjuk bahawa kita kena bangunkan ekonomi masyarakat kita melalui masjid yang berbahagia Datuk oleh sebab itu kita amat bertuah ya, kalau di wilayah persekutuan ya, kita punya AJK masjid, pengurusi-pengurusinya ya, adalah gabungan kombinasi daripada kumpulan-kumpulan korporat dan juga asatizah. Jadi di situ ya, kita dapat memberikan satu sumbangan ya, korporatnya membangunkan masjid dari sudut fizikalnya, ekonominya, dan mungkin
daripada kalangan asatizah ya, boleh memberikan cadangan, dan tak kurang juga daripada anak-anak qaryah kita daripada belianya ya, dalam jawatankuasa Masjid Wilayah Persekutuan ada jawatankuasa yang berkaitan dengan belia dan juga masyarakat ya. Oleh sebab itu kedua-dua perkara ini perlu diambil perhatian oleh jawatankuasa masjid supaya kita tidak nampak supaya masjid ni nampak fizikal je cantik ya, tetapi pengisian dalamannya amat kurang sekali. Saya rasa sekadar tu dulu untuk mukadimah kita tu. Cantik. Memang cantik Ustaz. Saya tak tahu nak tambah, saya tak tahu nak kurangkan. Dah cantik. Orang putih kata perfect Ustaz. Perfect. Orang putih kata. Masya Allah. Kan? Baru nak belajar bercakap tu. Okey. Saya nak pergi kepada Ustaz Syahril ya. Kita nak bagi koprat ni biar digulung nanti dekat yang mukadimah ni, kita bagi orang koprat gulung sikit mukadimah. Sekarang nak pergi Ustaz Syahril. Ustaz ya. Ustaz kalau nak sambung ke apa-apa sikit lagi pada mukadimah tadi, macam mana caranya Ustaz nak approach kalau tajuk yang diberi ialah masjid sebagai pusat kemajuan umat Islam. Nak tambah ke nak apa ke dalam masa 2-3 minit, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tembaga Datuk Hasan dan Ustaz Ihsan, lama tak jumpa Ustaz. Tembaga Datuk Bakhtiar Ya, saya. Terusnya para hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bercakap dalam soal masjid ni, kita sebagai seorang Islam, apa sahaja benda yang berlaku dalam diri kita ini, sudah pasti kita mesti menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber ikutan kita dan panduan dalam apa sahaja benda yang kita nak buat dalam ini. Dalam masalah pengurusan masjid ini, saya suka nak melihat macam Datuk sebut tadi, korporatnya dan sebagainya. Kita tengok kepada sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi di peringkat permulaan, Nabi datang, Nabi telah membina Masjid Quba. Yang keduanya Masjid Nabawi. Dan seterusnya Masjidil Haram dan sebagainya. Apa yang saya nak sebut di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, kebanyakan yang menyediakan fasilitis ataupun yang menguruskan masjid di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutamanya Masjid Nabawi itu, kita tengok adalah di kalangan para sahabat. Yang mana para sahabat ni tuan-tuan semuanya kaya raya tuan-tuan, dari sudut wang ringgitnya cukup banyak. Dan siapa tak kenal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapa tak kenal Sayyidina Umar, siapa tak kenal Sayyidina Uthman, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Ali dan sebagainya. Mereka ini adalah sahabat Nabi yang billionaire tuan-tuan. Sedangkan Nabi SAW kita tengok tidak mempunyai apa-apa, tetapi sahabat Nabi kebanyakannya mereka adalah orang-orang yang kaya. Dan kekayaan mereka ini mereka gunakan untuk pembangunan masjid Nabi SAW. Cuba kita melihat golongan ahli sufah. Nah, ahli sufah antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang yang ahli sufah yang tinggal di penjuru bahagian Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita melihat yang menguruskan ataupun yang menjaga golongan ahli sufah ini adalah di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka ini yang telah menjaga ataupun memelihara golongan sufah ini dengan memberi makanan dan sebagainya. Itu salah satu daripada kita, kalau kita nak bercakap dalam bagaimana kita nak generate income masuk di dalam masjid kita tu, sudah pasti kita mesti mencari golongan orang-orang yang berduit ini, orang yang banyak duit ni, korporat dan sebagainya. Kerana korporat ni tuan-tuan sekalian, bukan semuanya, kadang-kadang korporat ni orang-orang yang berpendidikan agama, tetapi mereka ada sedikit perasaan ingin menyumbang. Tapi kalau kita tak approach, orang-orang masjid tidak approach dia orang ni, dia orang pun
tidak akan tahu ke mana wang ringgit mereka ingin mereka hulurkan. Jadi golongan-golongan ini amat penting dalam proses kita untuk menjadikan masjid sebagai pusat kemajuan ummah, selain daripada kita mengisikan program-program masjid itu dengan program-program yang bermanfaat, yang berunsurkan keagamaan. Itu antaranya tuan-tuan sekalian. Sebab kita tengok zaman Rasulullah, masjid Nabi ni tuan-tuan, ramai orang yang berlumba-lumba untuk membangunkan masjid Nabi. Pembangunan masjid Nabi ini bukan hanya dibangunkan dari sudut fizikalnya, tetapi rohnya dibangunkan sekali. Macam kita jangan sibuk membesarkan masjid, tetapi kita tak pernah sibuk bagaimana kita nak menarik orang datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ialah kadang-kadang kita perlu bincang benda tu, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat tu dulu insya-Allah perkongsian saya tu. Okey. Terima kasih Syaril, masya-Allah. Saya sekarang nak gunakan kedua-dua, saya gabungkan definisi ataupun macam mana kita nak menangani tajuk yang diberikan kepada kita. Maknanya daripada Ustaz tadi, Ustaz Ihsan yang menggunakan persoalan keimanan, menunaikan salat, mengeluarkan zakat, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri-ciri itulah yang nak dizahirkan, nak dilahirkan melalui satu institusi yang namanya masjid. Kemudian tu ditambah oleh Ustaz Syaril tadi, maknanya masjid itu sebagai pusat tarbiyah. Inilah pusat tarbiyah. Dan pusat tarbiyah ni boleh diangkat. Bukan saja asatizah di situ yang mengangkatnya, tapi boleh dibantu oleh orang-orang korporat sebab mana-mana program pun perlu. Manusianya perlu, syarahannya perlu, tapi juga perbelanjaan pun sangat perlu. Kadang-kadang nak mengharapkan duit kepada masyarakat ramai begitu, seorang derma 50 sen, 20 sen, 30 sen, tapi tak dapat menampu perbelanjaan kadang-kadang 20,000, 30,000 sebulan. Sudah tentulah kita memerlukan orang macam-macam Datuk Bakhtiar ni, insya-Allah. Betul. Masya Allah. Datuk, macam ni Datuk. Saya ingat saya tak mempanjangkan lagi definisi tu tentang tajuk ni. Saya nak terus pergi Datuk. Masjid seluruh ini mungkin not up to date, statistik ini not up to date. Saya baca tadi statistik seluruh Malaysia ni, total seluruh Malaysia kita ada masjid berjumlah 6,382. Surau kita ada 17,493. Saya fikir tak masuk surau di pejabat-pejabat, tak masuk surau di tempat-tempat korporat, tak masuk surau di kilang-kilang, rasa saya tak masuk. 17,493. Begitu banyaknya tuan-tuan, menggambarkan secara kolektif besar bilangannya. Saya nak tuan-tuan, ada dua orang ulama yang saya nak tarik dia punya pandangan dia. Satu ulama namanya Abu Hasan Al-Nadwi. Satu lagi tuan-tuan Abu Alam Maududi. Apa dia kata tuan-tuan? Kalau kita pergi masyarakat di mana-mana pun, kita tak kenal masyarakat itu. Nak tengok masyarakat itu yang pertama aman, damai, sejahtera, kurang maksiat, dia kata tak payah pergi buat survey. Datuk, dia kata tak pergi buat survey. Tanya seorang-seorang, tanya dalam rumah, buat survey, calculate pula daripada apa yang kita dapat tu. Ada dia punya pendapatan. Tak perlu. Dia kata mudah saja. Tengok masjid dia. Kalau masjid dia makmur, macam Ustaz Syaril menyebutkan tadi, kalau dia masjid benar makmur, insya-Allah komunitinya pun akan makmur. Kalau masjidnya bagus, macam mana makna ahli penduduknya dan kawasan karya itu pun akan menjadi bagus. Kalau masjidnya tuan-tuan dapat menampung anak-anak muda dan bagus, dan dari keilmuan dan ketarbiahannya, maka anak-anak muda di situ pun bagus. Kuranglah penyakit-penyakit yang menginggap, yang meninggal kepada anak-anak muda sekarang ni. Jadi macam mana, apa pandangan Datuk Bakhtiar dengan pendapat yang mengatakan nak tengok masyarakat, jangan pergi jauh-jauh, jangan buat banyak-banyak cerita, tengok masjid. Masjid baik, masyarakat baik. Macam mana Datuk Bakhtiar? Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana yang juga saya punya mentor lah masa muda-muda dulu. Sekarang saya dah tua jugalah Datuk. Dan Tuan Imam, tahniahlah telah dilantik sebagai Imam Besar Masjid Negara. Dan dulu wilayah kita pun selalu jumpa. Dan juga Ustaz Syaril daripada Johor tadi daripada Sultan Ibrahim, Masjid Sultan Ibrahim ya. Jadi saya mudah saja Datuk, sebenarnya masjid ni adalah pusat
tumpuan kepada masyarakat. Betul, saya setuju pendapat Imam Besar Masjid Negara tadi. Kita kalau tengok masjid tu makmur, kita tengok sekeliling dia. Kalau kita tengok program di masjid-masjid sekarang, orang kata tak menang tangan lah kalau kita nak tengok dalam kita punya dengan adanya kemudahan FB lah, dengan macam-macam kemudahan teknologi sekarang. Kalau kita tengok semua masjid yang telah ada banyak 17,000 tadi kalau tak silap saya ya. 17,000. Tapi di wilayah Persekutuan ada 86 masjid di wilayah Persekutuan. Jadi yang mana masjid-masjid ini ditadbir oleh kombinasi lah, bukan semua korporat, bukan semuanya campur lah. Kerana di Kuala Lumpur atau wilayah Persekutuan ni kawasan dia berbilang-bilang. Jadi bagi saya lah, untuk menarik masyarakat ini kepada masjid, kita kena tengok apa pengurusan masjid buat. Dari segi kewangan tadi, saya berpuas lah kerana Masjid Al-Ubudiyah ni dikelilingi orang jutawan-jutawan. Bandar saya adalah Bukit Serambut, yang mana ada 22 buah rumah yang semuanya jutawan. Jadi Alhamdulillah, di masjid saya, di Masjid Al-Ubudiyah ini, kalau kita nak buat program, kalau kita nak beli macam contoh yang terbaru lah, kita nak pasang kipas Giant tu, kipas besar tu, semuanya sumbangan daripada orang-orang korporat dan juga jemaah. Jadi masyarakat menengok apa yang masjid buat. Macam contoh, kita buat benda tu nampak. Jadi orang nak menyumbang, dia tak berkira dah Datuk. Orang sekarang tak kedekut macam yang lain-lain lah, yang sekarang ni banyak duit dan orang kata bermudah mendapatkan dana kepada masjid. Dan yang penting sekali bagi saya, sekeliling masjid tu semua kena ambil kira. Kita jangan fikir orang ni saja, orang tu saja, kerana masjid ni peranan dia cukup besar. Daripada bayi yang lahir sampai kepada warga emas yang umurnya dah meningkat sampai ke 90 ke 80 macam tu. Jadi selaku pentadbir masjid, yang paling penting bagi saya Datuk, kombinasi dengan pegawai-pegawai masjid ni penting. Kalau kita tak sejalan dengan pegawai-pegawai masjid ni, pentadbir masjid dengan pegawai-pegawai masjid ni, kalau tak berjalan seiring, dia akan nampak kepincangan dia. Segala program kita kena buat bersama. Macam contoh masjid-masjid yang ada di wilayah Persekutuan ni. Dari segi nak menjana ekonomi, kebanyakan masjid ada dewan sekarang. Kalau kita tengok, kalau siapa-siapa nak buat kenduri kahwin, di wilayah Persekutuan cukup susah nak dapatkan tarikh untuk majlis perkahwinan. Betul. Punca utama dana masjid adalah saya nampak adanya dewan-dewan serbaguna yang masjid sebagai dia punya penganjur dia. Dekat situ boleh menjana pendapatan yang mana imam-imam dan pegawai-pegawai tambahan masjid tak payah mendapatkan daripada Jawi punya peruntukan, kita boleh dapatkan daripada program ataupun perniagaan macam ni. Itu yang saya pernah nampak sekali di wilayah Persekutuan lah. Kerana banyak contoh dia masjid yang terdekat dengan saya, Masjid Manjalara, mempunyai dewan pengantin yang sangat besar. Masjid wilayah jangan cakap lah, dia punya dewan pun ada banyak. Jadi nak dapatkan booking untuk setahun pun susah. Jadi salah satu punca pendapatan saya nampak selain daripada kutipan tabung Jumaat. Kerana tabung Jumaat ni sangat penting bagi saya, terutama sekali zaman PKP ni, kita hari ni dah masuk 8 minggu kita tak boleh solat Jumaat. Jadi saya rasa semua masjid-masjid amat terkesan dengan punca pendapatan kewangan dia untuk mentadbir ataupun menguruskan program-program di seluruh negara. Jadi sekiranya kita mengadakan program yang berbagai, saya rasa tidak ada masalah dari segi kewangan. Dan dibantu oleh orang, macam Dr. Hassan sebut tadi, dengan rakan-rakan kita yang dah jutawan dan bukan jutawan lagi, dah bilioner pun. Jadi terutama sekali dalam program-program mengimarahkan masjid, saya rasa insya-Allah mudah masjid kita di seluruh Malaysia tidak akan terkecuali mendapat orang kata rahmatnya daripada rakan-rakan kita yang telah berjaya. Kerana sekiranya kita memberikan sumbangan, insya-Allah Allah SWT akan menambahkan lagi kita punya rezeki. Itu setakat ni Datuk, kalau kita boleh simpulkan, kena yang penting rangkaian tu, networking rangkaian kita tu penting.
Kan tak semestinya saya ni bukan tokoh agama Datuk, saya ni pun baru nak belajar je. Tapi yang penting bagi saya pentadbir masjid ni kena ada roh. Dalam jiwa dia kena ada roh untuk mengimarahkan, membantukan pegawai-pegawai masjid ni. Kalau kita tak ada roh, tak ada minat, jadi saya rasa itu akan membantutkan perjalanan aktiviti di seluruh masjid di seluruh negara. Itu setakat ni Datuk untuk saya dapat berkongsi kita. Terima kasih Datuk. Saya berkenan sangat dengan perkataan akhir Datuk tadi. Masjid, pentadbir dan pengurus dan pengendali masjid bukan hanya manusia berjasa saja. Dia kena ada roh. Bukan saja kena ada roh, dia kena ada minat. Kita sebagai pengurusi, kalau dilantik tapi roh tak ada, minat pun tak ada, tuan-tuan dia tak boleh. Masjidnya akan mati. Kalau pengurusi mati maknanya mati tidak menjalankan tugas sebagai pentadbir, pengurus dan sebagainya, masjid akan mati. Tapi kalau pengurusinya betul-betul, saya pernah pergi masjid, beberapa masjid. Kita ada keluar jemaah sikit ni, kita banyak masjid kita pergi. Saya tengok di mana masjid-masjid yang memang dia punya pengurusinya, setiausaha jawatankuasanya memang committed, betul-betul committed. Kalau misalnya maghrib, kadang-kadang mereka datang dulu dan balik mereka yang terakhir sekali. Saya dah pernah tengok. Saya pergi berbuka puasa dekat masjid, dekat surau-surau, masjid-masjid dan sebagainya utamanya. Saya tengok pengurusi yang sibuk. Pengurusi angkat dulang ni, makan dalam dulang 4 orang, ramai. Termasuklah teman-teman orang-orang luar datang, orang Bangladesh, orang Myanmar dan datangnya. Tapi begitu beraturnya dekat 200-300 orang, pengurusi itu sendiri, Datuk, dah pun sini Datuk, tak tahulah, Datuk sama ada Datuk serambut dalam ke, saya pun tak tahulah, tuan-tuan ya. Dialah yang menyusun, dan saya tengok dia antara yang terakhir pegang dulang, bersama setiausahanya duduk di satu sudut makan. Orang lain makan dulu dan orang lain berbuka dulu. Kalau inilah sifatnya, saya rasa tuan-tuan, masjid yang macam mana pun mati masjid, nyawa tu daripada mereka. Tak upaya masjid, keupayaan itu daripada mereka. Tapi apa yang saya nak sebutkan untuk Ustaz ya. Kalau kita sejarah masjid, saya tengok, saya ni perancang bandar. Jadi saya suka tengok ya. Kalau kita tengok pergi ke Sepanyol ya, kita ke Cordova, kita pergi mana? Pergilah Maghribi, pergilah Mesir dan sebagainya. Dan tuan-tuan pergi universiti di Malaysia pun, universiti. Saya masih teringat lagi. Masa saya dulu tuan-tuan banyak kali berbincang-bincang, suka berbincang dengan Tan Sri Ainuddin Wahid. Dia merupakan Naib Chancellor UTM beberapa lama tuan-tuan. Masa nak buat di Skudai tu, dia insist, dia kata masjid mesti tengah-tengah. Fakulti-fakulti ni dikelilingi masjid, dia mengelilingi masjid. Fakulti-fakulti mengelilingi masjid. Apa dia kata? Bila sampai waktu zuhur, Allahu Akbar, terdengar, terlaung daripada masjid, maka suaranya pergi pada fakulti-fakulti, pergi pada jabatan-jabatan, pergi pada unit-unit. Dengan sendirinya dia kata, macam semut datang. Macam semut itu dia menggambarkan kepada saya. Tuan-tuan dan puan, cara ini tuan-tuan, cara ini centralized macam ni. Centralized untuk dapatkan, dia panggil centrifugal dengan centripetal. Di nama dalam perancangan ni. Ini tuan-tuan, inilah sesuatu yang ada pada tinggalan orang Islam. Inilah kehebatan orang Islam. Inilah kehebatan membesarkan Allahu Akbar. Seluruh rakyat, seluruh kawasan itu merasakan tuan-tuan kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Faculty members, profesor-profesor rasa kebesaran Allah. Assistant professor rasa kebesaran Allah. Associate professor merasakan kebesaran Allah. Dan student-student diploma dan degree pun merasakan kebesaran Allah. Macam mana Ustaz Ehsan dengan sikit kata orang dia punya cetusan seperti itu? Macam mana ulasan daripada Fadil Ustaz Ehsan? Okey, alhamdulillah. Oleh kerana yang bercakap tu perancang bandar dan mempunyai pengalaman yang luas tentang kedudukan masjid ya. Itu yang Datuk nyatakan dalam pemerhatiannya di Cordoba ya. Tetapi alangkah baiknya ya, bila mana kita melihat Masjidil Haram itu sendiri ya, berada di suatu lembah, dikelilingi oleh gunung ganang ya, Jabal Qubais ada kan, Jabal Omar ada, dan kita dapat melihat bagaimana pemusatan masjid itu diletak secara sentral sebagai markas di tengah-tengah, dan bila mana azan dikumandangkan, maknanya berkumandang keseluruhan bangunan-bangunan yang mengelilingi masjid, dan itulah menjadi suatu daya tarikan kepada mereka yang mana
amana billah wal yaumil akhir. Jadi oleh sebab itu kalau kita lihat banyak pembinaan masjid ini berada di tengah-tengah masyarakat, bukan di penghujung kampung. Kalau di Masjid Negara pun tengah-tengah, walaupun sebenarnya Datuk merupakan satu cabaran sebenarnya Datuk, Masjid Negara ni, sebab dia tak ada Korea. Dia tak ada Korea, jadi penduduknya tak ada. Oleh sebab itu sila Ustaz. Okay, terus Sila. Kedudukan sesuatu institusi masjid itu adalah perlu, bukan untuk saja-saja je kita menentukan ada tanah wakaf sekian, ada tanah wakaf sekian, di mana sahaja kedudukannya boleh saja dibuat. Tidak begitu. Saya tertarik dengan di Johor lah Ustaz Syahril bersama Jabatan Agama Islam Johor, Datuk. Dia dalam menentukan ketetapan untuk buat masjid pun akan melihat bukan sekadar tengok tanah wakafnya, tetapi bagaimana kedudukan jalan raya dari sudut keselamatannya, semua itu diambil kira supaya dia merupakan suatu tempat yang strategik untuk para jemaah datang, hadir dan juga dari sudut keselamatannya. Jadi kita harap pada perancang-perancang di PBT, contohnya kalau di negeri-negeri, dapat melihat memberikan buah fikiran yang terbaik dalam pembinaan masjid. Di samping itu mengambil kira pandangan-pandangan daripada asatizah mungkin. Kadang-kadang struktur masjid itu sendiri tidak mesra kepada jemaah, tapi akhir-akhir ini alhamdulillah Datuk, kita dapat melihat bahawa struktur pembinaan masjid juga mengambil kira ke semua lapisan masyarakat, daripada masyarakat mudanya, anak muda sampailah masyarakat warga emasnya, termasuklah mereka yang OKU sudah dikira dari sudut fasilitasnya. Dan alhamdulillah kita amat berterima kasih kepada semua engineer, arkiteknya yang sekarang ini maknanya ada roh tersebut untuk kita membuat ataupun membina sebuah institusi masjid. Terima kasih Ustaz, terima kasih, Masya Allah. Tuan-tuan maknanya para penonton dan mata sekalian, ribuan para penonton yang sedang menyaksikan program ini, sila like and share. Dan tuan-tuan pan yang ada ulasan-ulasan dan sebagainya, insya-Allah saya akan sebut 1-2 ulasan atau pertanyaan yang nak disampaikan kepada ahli-ahli panel kita yang mempunyai pengalaman yang begitu luas dalam hal untuk mentadbir, mengurus dan memakmurkan masjid. Sila tuan-tuan. Ada juga apa-apa respon saya nak diberikan, tuan-tuan pan sila. InsyaAllah saya akan bacakan yang mana saya pilih yang mungkin sesuai untuk dibincangkan dalam majlis ini, insyaAllah. Saya nak pergi pada Ustaz Syahril. Ustaz, tadi dalam jawapan daripada Ustaz Ihsan, alhamdulillah, maknanya sudah memang diambil kira. Sudah memang diambil. Daripada awal pun mesti tempatnya strategik, tempatnya sentral. Kalau misalnya tuan-tuan pan di Johor, saya tengok di Johor. Ini di Johor Baru kan. Betul-betul. Tuan-tuan, jarang kita tengok bangunan pencakar langit macam itu. Bangunan komersial, tuan-tuan, masjid ada di tingkat 2, di tingkat 3. Masya Allah, tuan-tuan. Tak salah saya, di Johor Baru ada 2 yang macam tu. Tidak? Ustaz Syahril. Yang masjid di bangunan, di bangunan komersial macam tu. Masjid di dalam bangunan. Bangunan bertingkat-tingkat. TOD Datuk. TOD tahu maksudnya? Apa namanya, saya pun tak ingat dulu dia punya. Okey. Tak apa. Tapi apa yang saya kata ini the centrality, maknanya central ni. Kita nak memikirkan tuan-tuan, nak memudahkan orang datang, nak memudahkan ramai orang yang pergi ke masjid, nak memudahkan orang tahu fungsi, tahu masjid itu ada dan berfungsi. Sudah tentulah tempatnya mesti sentral. Dan insyaAllah macam Jabatan Agama Islam Johor disebutkan tadi, bukan saja nak tengok kawasan orang yang diwakafkan tu kawasannya, tetapi yang pentingnya kesesuaiannya, strateginya, bagaimana dia dapat menolong masalah orang ahli-ahli qaryah untuk mendatangkan masjid dan sebagainya. Saya nak pergi kepada Ustaz Syahril. Ustaz, salah satu ciri ahli syurga, Ustaz, kalau mengikut hadis, dalam hadis itu banyak potongan hadis tu. Saya ambil satu potongan daripada hadis itu. Dia kata, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Maknanya
salah satu ciri ahli syurga itu ialah orang yang hati mereka selalu rindu kepada masjid, tertawan kepada masjid, terikat kepada masjid. Jadi itu pengalaman ustaz di masjid Masjid Sultan Ibrahim Tun Hussein On Universiti Tun Hussein On. Macam mana kita nak jadikan sampai kepada peringkat nak tawan anak-anak karya ini, bukan nak tawan setakat hanya masa Ramadan ini, tuan-tuan dan tuan, tapi nak tawan hingga timbul satu suasana dalam diri mereka, rasa sayang, rasa kasih, rasa rindu, rasa cinta kepada masjid. Hingga mereka dengan masjid tu inseparable, tak boleh dipisahkan. Jadi macam mana, apa langkah-langkah yang kita ambil untuk menentukan supaya dia menjalar dalam jiwa, menjalar dalam fikiran, rindu masjid, rindu masjid, rindu masjid, rindu masjid. Sila Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Sangat sesuai soalan yang Ustaz bagi pada saya ni. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan semua, khususnya bagi masjid saya, Masjid Sultan Ibrahim BTHM ni, kita sebenarnya Korea kita di kalangan pelajar, staf dan juga masyarakat awam yang ada di sekeliling masjid lah. Sebelah masjid kami ni Kolej Kemahiran Tinggi Mara, dan juga sebelahnya adalah Taman Universiti. Taman Universiti. Jadi itu adalah Korea kami. So macam Datuk tanya tadi, bagaimana caranya untuk kita menarik golongan ini supaya suka kepada masjid. Yang penting sekali tuan-tuan sekalian, saya nak sebut di sini seperti mana kata Datuk Rakyat tadi ni, program ataupun yang pertamanya program di masjid itu. Masjid untuk menarik orang suka datang ke masjid ni, masjid tersebut mesti memperbanyakkan program-program yang boleh membawa manfaat bukan hanya pada golongan tertentu sahaja, tetapi dia melibatkan seluruh golongan masyarakat. Di sini Datuk Korea kami ini daripada pelajar. Pelajar ni orang yang berumur 20-an, yang mereka ini amat-amat memerlukan bimbingan daripada institusi masjid. Dan juga yang kedua golongan staf, pelajar daripada staf, daripada profesor-profesor, doktor, pegawai-pegawai dan sebagainya, mereka juga merupakan Korea. Dan yang ketiganya adalah golongan masyarakat sekeliling. Perkara penting yang saya lihat yang perlu setiap masjid untuk memastikan orang suka datang ke masjid dan ingin untuk melahirkan rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, itu selain daripada hidayah daripada Allah Ta'ala, tetapi masjid itu perlu juga dididik ataupun dibentuk untuk membuatkan orang suka datang ke masjid. Antaranya tuan-tuan, yang pertamanya dari sudut pengurusan masjid itu kena excellent, kena baik. Kalau pengurusan masjid ni seperti kata Datuk Fathia tadi, pengurusinya kepala lain, bendaharinya kepala lain, AJK-nya pun kepala lain, macam mana masjid nak jadi elok, kan? Itu yang pertama. Yang keduanya, perhatian semua, kita nak kena tengok juga pegawai-pegawai masjid yang bertugas di masjid. Pun kadang-kadang orang tak nak datang ke masjid pun disebabkan Tok Imam, Tok Bilal pun ada hal juga. Kadang-kadang imamnya, bacaannya pun tidak sempurna, waladhali malam-malam. Bacaannya tak sempurna, kan? Jawab waladhali. Jadi tak menarik. Dia sebab duduk Johor lama ni. Kan? InsyaAllah. Saya alumni Darul Quran ni, untuk maklumat Ustaz Ihsan, kita ada tiga orang imam di Masjid Sultan Ibrahim ni. Ketiga-tiganya adalah alumni Darul Quran Jakil. Alhamdulillah. Masya-Allah. Ketiga-tiganya semua alumni Darul Quran Jakil. Dan bacaan dan bacaan TikTok. Tidaklah waladhali. Okey. Tidak, bukan semua, ada juga. Dan imam-imam itu pun orang Johor, tuan-tuan, tapi mereka bacaan sempurna, baik. Itu yang kedua. Yang ketiganya, tuan sekalian, kita nak, macam saya sendirilah, kami masjid institusi.
antara yang paling penting yang kami kena gerakkan adalah untuk menarik golongan muda ini datang ke masjid. Golongan pelajar, golongan yang perlu dididik, golongan yang kosong jiwa mereka. Maka kami perlu mengatur satu program yang cukup besar bagi menarik golongan ini datang ke masjid. Golongan muda ni tuan-tuan. Sebab kita nak melahirkan rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang lelaki yang hatinya terikat ke masjid. Maknanya orang muda. Ada dalam hadis, dalam sebelum itu ada disebut, Nabi sebut 7 golongan manusia yang akan berada di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala hari di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang hidupnya dihabiskan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga adalah golongan muda yang kita nak kena gandingkan mereka ini, kerana jilul masjid ini kita nak kena cari pelapis. Kadang-kadang setengah masjid ni saya tengok tu Ya. Kalau orang yang istiqamah tu kebanyakan semua orang yang tua-tua. Orang yang tua-tua. Orang yang dah nak mati. Orang muda juga yang bertambah. Bila golongan tua-tua ni mati, habislah matilah terus. Tak ada dah yang mengganti. Ini masalahnya. Kan? Jadi kita kena tarik orang muda ni banyak datang ke masjid untuk mengganti orang tua-tua yang akan pergi ni. Itu antaranya tu. Ya. Lebih kurang yang saya dapat kongsi sama-sama, insya-Allah. Okey. Mudah-mudahan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Cantik Ustaz. Memang cantik. Allah, memanglah. Iyalah orang imam besar Masjid Sultan Ibrahim, University Tun Hussein On. Memanglah. Takkanlah koman-koman idea dia. Masya-Allah. Hebat Ustaz Syaril. Okey. Saya nak pergi kepada Datuk. Tadi Ustaz Syaril hujung-hujungnya banyak menyentuh soal pemuda ni, pemuda-pemuda. Nah, tiap-tiap kali saya pergi dekat masjid, mana-mana pun tuan-tuan, biasanya dalam 10 minit yang pertama tu saya komen, satu benda saya komen. Apa dia? Kehadiran anak-anak muda sekitar umur 15 tahun sampailah kepada 30 tahun. Tuan-tuan, katakanlah hari Sabtu, hari cuti. Hari Ahad, hari cuti. Sekolah cuti, universiti cuti, kerja cuti. Tapi kalau saya bagi kuliah subuh tuan-tuan, bagus, kehadiran bagus. Nak cari 10 orang, 1 orang, 2 orang anak muda, 15 sampai 30 tahun, agak-agak terlalu sukar. Dan kebanyakan tempat yang saya pergi tuan-tuan, participation of anak muda of this kind of category of age tu, jumlah dalam kategori range yang itu tu 15 sampai 30 kadang-kadang kosong tuan-tuan, kosong ni. Jadi apa yang disebutkan, apa yang diusahakan oleh Ustaz Syaril di Parit Raja, alhamdulillah, saya yakin di kalangan anak muda kat situ pun muda, 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun. Kita graduate keluar daripada tempat universiti biasanya 23 tahun tuan-tuan puan. Jadi maknanya yang diusahakan, saya kata yang diusahakan di Segambut Dalam. Macam mana cara, apa satu taktik, apa satu strategi yang digunakan untuk memancing minat anak-anak muda ini? Perlu bernasyid ke, perlu bermarhaban ke, perlu berqasidah ke, perlu bergendang-gendang ke? Saya nak dengar daripada yang berbahagia Datuk Bakhtiar untuk menerangkan pengalaman Datuk yang mengurus, mentadbir, menjadi pengerusi kata ada masjid yang paling hebat pada saya. Antara masjid yang hebat di wilayah tuan-tuan, saya dah pergi 3 kali masjid ini, iaitu Masjid Segambut Dalam. Sila Datuk. Terima kasih Datuk. Doktor. Bagi saya lah, anak-anak muda ni kita kena rapat dengan diorang ni. Jadi pasal itulah saya juga datangnya dari pemimpin belia dulu. Saya faham naluri anak-anak muda ni. Jadi apabila saya jadi pengurusi ni, saya panggil ketua biro remaja ni supaya adakan program. Apa yang anak-anak muda ni nak yang boleh datang ke benda masjid. Jadi kalau kita mula-mula kita layanlah dia nyelenggok dulu. Tapi layan-layan pun kita ada limit dia. Kita institusi masjid. Kita atas silang dia. Bukan kita boleh hentam promo je kata orang Jawa tu kan. Jadi kalau boleh kita terus berdampingan dengan anak muda. Kalau kita jangan terus buat pada konsep ceramah, kita buat start pada indoor game dulu. Kita buat sukan dalaman. Kita ada carom, kita ada dart. Yang benda yang simple-simple. Yang mana kita tarik pelan-pelan.
Dan satu lagi langkah yang saya buat di Masjid Ubudiah ini, setiap hari Jumaat kita ada tim remaja yang tolong kutip tabung-tabung masjid ini. Yang mana kita ada seramai 15 orang anak muda yang berumur 10 hingga ke 17 tahun. Apabila habis saja solat Jumaat, kita akan panggil anak-anak muda ni semua, tolong kumpulkan tabung-tabung masjid ni, kita buka sama-sama, kita kira sama-sama. Tiap-tiap minggu. Tapi dah 8 minggu ni kita cuti kan, jadi dah 8 minggu lah kita tertinggal. Jadi alhamdulillah selepas saja PKP ni selesai, kita akan teruskan lagi dan saya minta kepada bendahari kalau boleh kita tambahkan anak-anak muda ni. Tolong kutip tabung-tabung ni, tolong dikira sekali. Kerana kita punya masjid ni ada CCTV, kita tak risau. Kalau ada yang jahat-jahat, nakal-nakal sikit tu nak masuk roket, tak ada, semua nampak. Jadi itu yang saya nampak, pertama kita layan dia punya apa kehendak dia, sukan. Kalau sekali-sekali dia nak pergi riadah keluar pun kita buatlah rekreasi. Kita pergilah ke masjid-masjid yang ada, kalau nak pergi Johor ke, pergi Desaru ke, kan contoh kan, kita pergi, kita bawa. Tapi lepas tu jangan kita tinggalkan. Kalau kita buat program kepada anak muda ni sekali, lepas tu kita biarkan, habis kat situ je lah. Jadi kita kena sambung. Kita ada kontak, kita ada database budak-budak muda ni. Kalau kita tengok di wilayah Setuan ini memang cabaran yang cukup besar, saya faham. Datuk Dr. Hassan lebih faham kerana dia pun rajin berjalan. Di masjid saya pun dah 3 kali dia tidur, bukan setakat dia datang, dia tidur kat masjid saya dah 3 kali. Yang dia bawa ni bukannya calang-calang dia, yang kontrak besar, tansi. Saya selut dengan saya punya idola. Pasal tu saya tak boleh nak tolak apabila dia minta saya jadi panel hari ni. Saya tak boleh tolak. Inilah saya punya idola. Kerana masa saya muda dulu, masa saya zaman saya belia dulu, inilah tokoh agama yang saya hormat dulu. Tiap-tiap minggu keluar dalam forum perdana. Kalau kita tengok siapa calon yang arwah hari ini, Ustaz Ismail Kamus pun salah seorang daripada pendakwah yang datangnya daripada forum perdana Luar Islam. Saya tengok banyak tokoh-tokoh kita ni yang datang daripada forum-forum ini, banyak follower dia. Sampai hari ni, orang kata kita tak tinggal. Saya masa tu umur saya baru 20 tahun. Saya dah ikut dah. Sekarang umur saya dah masuk belum 60 lah. 50 tahun. Tapi tak mau rahsia lah. Bulan lepas saya 57 lah Dato'. 57 tahun lah. Orang kata still, Kuala Lumpur tu still young lah. Jadi kalau kita tengok, anak-anak muda ni memang saya tahulah. Saya pergi dalam banyak-banyak masjid, banyak-banyak surau di bawah karya saya. Memang paling yang mencabar nak tarik golongan muda ni. Pasal tu saya pernah sebut dalam satu program tu di sekolah. Apabila budak-budak sekolah ni program dia habis, jangan dibiarkan. Kita ada kesinambungan dia. Kita sambung dia. Di sekolah macam Ustaz Syaril tadi, dia universiti, dia mudah sikit. Dia ada akta universiti dia dan boleh ada arahan. Kita nak arah macam mana? Budak-budak ni bukan makan gaji dengan kita. Kalau dia makan gaji dengan kita, kita petik tangan je dia datang. Tapi cara kita nak tarik budak-budak ni, cara dia kena betul. Kita kena dampingi dia, kena ikut rentak dia. Tapi macam saya sebut tadi lah, kena ada limit dia. Kerana kita ni institusi masjid yang mana kita tertakluk kepada Akta 505 dan semuanya yang di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Setuan ni. Jadi yang penting kita layan kehendak anak-anak muda ni, lepas tu kita bagi ruang dia. Kalau boleh Bilal ni bagi ruang pada anak-anak muda yang ada talent nak jadi Bilal ni, bagilah dia azan sekali-sekali. Kan, bagi dia peluang. Dan sebelum ni pun kita pernah buat pertandingan azan lah apalah untuk anak-anak muda. Jadi kita boleh sambung. Lepas tu kita dalam program-program rekreasi tadi kita boleh tarik. InsyaAllah kalau kita sama-sama macam saya sebut tadilah, daripada jawatankuasa, daripada pengurusi, daripada pegawai masjid, daripada noja, daripada siap, dan daripada ke seluruh masyarakat, kalau kita sama-sama, yang penting saya kena ulang balik tadi, kalau kita dah ada roh dalam jiwa kita ni, terutama roh untuk sama-sama berdakwah untuk menambahkan imej agama Islam di seluruh negara kita ni, insyaAllah benda yang baik ini dalam zaman sekarang dah ramai dah orang berminat kepada agama. Bukan macam dulu lagi kita sebut masjid semua terperanjat. Kita pun zaman muda juga Datuk dulu kan Datuk kan. Kita pun nakal-nakal juga. Alhamdulillah. Tapi dah jadi pengurusi masjid ni sikit-sikit lah orang kata tambah sikit kan. Jadi semoga kita punya bekalan ni, dan satu lagi yang penting sekali Datuk dari segi pengurusan masjid, dari segi
dari segi kewangan. Kerana duit masjid ni adalah sumbangan daripada orang-orang korporat, jemaah. Jadi perkara yang paling kita kena buat, segala perbelanjaan tu kita kena paparkan. Dalam kita masjid, kebanyakan masjid ada sistem media TV. Semua ada skrin, berapa pendapatan, berapa perbelanjaan. Jadi kalau jemaah dia tahu apa yang kita belanja, dia takkan berkira-kira untuk membagi kita punya sumbangan, bagi derma untuk apa-apa program. Jadi satu saya nak ulang, kita baru tukar kapet di Masjid Ubudiah ni tak pakai duit masjid pun. Semua sumbangan daripada korporat, jemaah dan semua, alhamdulillah cukup kita bayar duit kapet baru. Masa tu nak menjelang bulan Aidil Adha, kita tukar sebelum hari korban, kita tukar kapet baru. Alhamdulillah duit masjid kita tak gunakan, semua sumbangan. Jadi cara kita nak menarik, macam mana orang nak membantu kewangan. Begitu juga dengan golongan-golongan anak-anak muda tadi, macam mana kita nak tarik dia. Sekali-sekali kita join lah dia minum dekat gerai-gerai tu. Kalau dia ajak pergi, kita mainlah sekejap, tapi time azan kita berhenti. Jadi kalau itu kita boleh teruskan, saya rasa insya-Allah Datuk, kalau kita sama-sama kata tadi ada 17,000 masjid di seluruh negara, kalau kita boleh kumpulkan 20 orang pun cukup, cuba kita kali 17,000 kali 20, berapa ramai anak-anak muda yang kita boleh. Masya-Allah. Itu sekali Datuk, ini untuk komen saya yang tak seperti Alhamdulillah. Kita ini komen-komen ini memang yang tepat, bukan tidak sepertinya. Sangat sepertinya komen ini Datuk. Masya-Allah. Saya nak pergi dengan Ustaz Ehsan sekarang ni. Ustaz, saya nak pergi kepada pengisian Ustaz ya. Kurikulum. Kadang-kadang ini komen daripada ahli-ahli jamaah. Ahli jamaah ni macam-macam tuan-tuan, macam-macam jamaah kita ni. Ada yang korporat, ada yang educated, ada yang separuh educated, ada yang tidak educated, ada orang luar, ada orang dalam, ada parti, berbagai-bagai tuan-tuan dan puan. Parti maknanya orang yang masuk daripada luar, yang tinggal di tempat ini, yang bekerja di sini dan sebagainya. Ini di segamut dalam ramai ni. Orang Indonesia ni ramai, orang apa ni pun ramai tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Apa yang nak sebutnya, tuan-tuan, komplain daripada orang-orang ni, komplain lah yang sampai kepada kita dan sebagainya. Dia kata kita punya masjid ni rata-ratanya dari segi pengisian. Eloklah dia kata pengisian ni bagi kepada 3. Soal akidah, kita tengok dia punya kurikulum. Silibus, apa silibus akidah? Soal syariah, apa dia kurikulum tentang syariah? Ini fardu ain semua ni. Satu lagi soal akhlak, soal tasawuf. Apa nak dia bagi tentang soal tasawuf? Apa yang dia katanya? Kebanyakan jemaah kita ni boleh dikategorikan kepada 2. Satu yang regular. Yang regular ni yang memang betul-betul dia ada. Yang regular ni biasanya 3 saf lah. 2 saf dan 3 saf itu regular. Hujan pun dia ada, panas pun dia ada. Ustaz TV bagi penceramah pun dia ada. Ustaz yang tak ada nama pun dia akan datang, orang-orang ni. Ini yang regular. Takkanlah regular tu nak diulang itu juga, nak diulang itu. Kalau regular tu ada tahap-tahap. Tahap 1, tahap 2. Misalnya tuan-tuan, tauhid 1, tauhid 2, tauhid 3. Misal, kemudian tu syariat 1, syariat 2, syariat 3. Akhlak 1, akhlak 2, akhlak 3. Tapi itu tidak berlaku kadang-kadang. Babu taharah ni diceritakan tuan-tuan, daripada dulu saya dengar, ada orang komen, daripada dulu saya tengok bab taharah ni tak berubah. Saya dah tengok 4 ustaz, dia kata 4 ustaz sejak saya datang masjid ni cerita bab taharah. Sama saja. Saya ni dah rasa ni nak switch pada masjid lain. Nak pergi masjid lain pula tuan-tuan dan puan. Jadi tak sepatutnya begitu. Kalau kita dapat sesuaikan dengan kurikulumnya, dengan silibusnya, mengambil kira keperluan apa masyarakat tu hendak dari segi ilmu yang dah disampaikan. Macam mana Ustaz Ehsan? Okey, terima kasih Datuk. Yang ini pun bukan Datuk je cakap ni. Tetapi kita, yalah, saya dah ke beberapa masjid, daripada Masjid Negara sampai ke Masjid Tuanku Mizan, kan, ke Masjid Wilayah dan kemudian terus ke Masjid Negara kembali, kan. Yang ini memang dipikirkan Datuk sebenarnya, ya, bahawa perkara yang sama disampaikan saban tahun, dan mari ustaz lain pun kalau ustaz tu habis mungkin pindah ke tempat lain, datang pula ustaz lain cerita sama juga, ya. Ada yang kadang-kadang kita punya sasaran itu yang dengar tu semua apa? Semuanya dah warga mas. Yang
wanitanya pun warga emas, tapi kita cerita tentang haid lagi. Pelik juga tu. Ya. Jadi yang datang mendengar tu pun aku dah putus haid, dah menopause pun cerita haid lagi kan. Jadi bila mana keadaan sedemikian ya, dia ada sebahagian masjid kalau di JAKIM sekarang ni, alhamdulillah kita sudah membina kurikulum yang menetapkan macam mana yang Datuk sarankan tadi ya. Sebenarnya itu dalam bentuk kelas-kelas pengajian secara terancang lah ya, secara terancang mengikut sukatan-sukatan yang telah digubal ya. Alhamdulillah kalau di Masjid Negara semenjak saya masuk mengajar dulu di Masjid Negara dalam tahun 98, kemudian bertugas di Masjid Negara, maknanya ada kurikulum dari sudut fiqahnya, ada silibus kan, yang tak adalah maknanya tiap-tiap tahun dia belajar tentang macam Datuk kata taharah lagi sampai bila nak habis sampai jenayahnya tak ada ya. Ulang-ulang taharah, masuk cerita najis yang tu ya, habis najis lepas tu cerita tentang aib ya, habis tu nanti cerita balik tentang tu juga. Begitu juga dengan akidahnya dan juga tasawufnya ya. Jadi alhamdulillah kalau peringkat JAKIM tu sekarang ni sudah diadakan suatu kurikulum ya, maknanya setiap pelajar yang mengikuti pengajian tersebut ya, maknanya tahun ni apa pelajaran ataupun bab-bab yang diikuti, kemudian naik ke tahun 2 bab-bab yang diikuti seterusnya, dan insya-Allah kalaulah diberikan kesempatan mereka ni umur panjang, boleh diberikan suatu tauliah kalau dia nak mengajar. Ya, maknanya institusi masjid boleh membangunkan suatu kurikulum pembelajaran sepanjang hayat yang berkaitan dengan perkara-perkara akidah, syariah dan juga tasawuf. Walau bagaimanapun sebenarnya ya, bila mana kat masjidnya tidak seharusnya lah ya menitik beratkan ilmu-ilmu itu sahaja ya. Mungkin di sana ada kursus-kursus jangka pendek yang berkaitan dengan kemahiran Datuk. Ya. Jadi berkaitan kemahiran ni ya, kadang-kadang orang kata di masjid takkan tak boleh buat untuk anak-anak muda ni, contohnya kita buat bengkel lah ya, bengkel mencuci aircon ya. Di luar sana sebenarnya ramai ya orang yang boleh memberikan perkhidmatan tersebut ya. Alangkah baiknya kalau di masjid ini ya, boleh ada suatu kursus-kursus jangka pendek yang kita tak ada tengok tentang keduniaan, tapi dunia ini sebenarnya mazra'atun lil akhirah ya. Ada masanya dia boleh memberikan suatu perkhidmatan percuma kepada orang lain yang kalau setakat cuci aircon ya. Kalau kita bagi orang warga bangsa asing ya, sudah pasti 100 lebih dalam tangan dia orang. Sebenarnya sikit je bendanya ya, membelikan sedikit pencucinya ya, dan kalaulah boleh diberikan suatu kursus yang pendek ini kepada anak-anak muda untuk memberikan perkhidmatan kepada masyarakat di sekelilingnya, insya-Allah ya boleh dibangunkan jiwanya yang rajulun qalbuhu mu'allaqun bin masajid ya. Jadi saya sangat setuju ya, kadang cadangan-cadangan itu ya, sebenarnya kalau di masjid wilayah sekalipun kita ada sukatan, cumanya kelas-kelas pengajian ini terhad ya. Kalau bentuk umum tu Datuk, memanglah perkara ataupun sukatan yang diulang-ulang itu masih terjadi sampai sekarang ni ya. Cumanya di pihak pentadbiran masjid kena fikirkan ya, bagaimana pendekatan untuk kita menaik taraf kurikulum pengajian kita. Yang ini mungkin di peringkat jabatan pun ya boleh menggubal suatu sukatan pembelajaran pengimarahan masjid ya. Jadi saya sangat sokonglah yang tu ya, supaya diberikan penambahbaikan. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, alhamdulillah. Maknanya alhamdulillah tu saya suka mendengar tu. Nak berikan dia satu simple skill set, maknanya kursus-kursus kemahiran yang tidak memerlukan ruang yang besar, kursus macam mana nak buat kedai dobi, macam mana nak buat jahitan, macam mana kursus nak buat kata orang pembersih kereta, membersihkan kita, car wash. Kursuskan macam mana cara nak buat. Dia kursus dalam seminggu, dia balik dia boleh buat. Kursus seminggu dia balik boleh buat. Saya rasa itu menarik. Itu menarik dapat dia buat.
Dan saya rasa kita wajibkan kursus car wash, dia nak cuci kereta, terlebih dahulu kena cuci hati dia dulu, tuan-tuan. Cuci hati di masjid dulu. Masya Allah. Saya nak pergi Ustaz Syaril lah. Kalau kita pergi di Turki ni, saya nak bagi contoh di Turki ya. Tuan-tuan dah yang pergi Turki tengok ya. Saya pergi Turki, duduk dalam 7 hari di sana, tuan-tuan dan puan. Tiap-tiap subuh saya cuba pergi. Sampai masjid, banyak sangat masjid. Dekat-dekat masjid. Tapi satu perkara ya, Turki ni baru saja, tuan-tuan, yang pakai tudung semua ni. Sejak Erdogan ni, barulah isteri dia pakai tudung, orang lain pakai tudung. Itu pun fenomenanya tak sampai 15 tahun lagi. Tapi macam mana subuh kebanyakan masjid di Turki, kita lihat tuan-tuan, lebih macam-macam sembahyang Jumaat, dan 40% adalah mereka yang berumur tahun ke bawah. 40%, 50%. Itu saya perhatikan sendiri dengan mata kepala saya, kan tuan-tuan ya. Okey, kita ni dah 60 tahun lebih dah, 60 tahun. Katakanlah ambil merdeka, 63 tahun dah, lama dah. Kenapa kita tak boleh sampai status yang macam itu? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, dalam negara kita ni pun memang ada. Dah viral, tuan-tuan. Dalam kita punya Facebook, dalam WhatsApp, dalam berbagai-bagai grup, tuan-tuan dan puan, ada satu masjid di Pahang. Namanya Masjid Temerloh Jaya. Saya dah pergi. Diorang bagi penerangan, Masya Allah. 1.5 jam diorang bagi penerangan kepada saya. Masya Allah. Saya sangat tertawan. Masjidnya tak berapa besar. Kalau nak dibandingkan dengan, saya tak tengok lagi Masjid Sultan Ibrahim. Tapi saya yakin Masjid Sultan Ibrahim 3-4 kali lebih besar daripada masjid itu. Dibandingkan dengan Masjid Serambut Dalam, Masjid Serambut Dalam lebih besar daripada masjid itu. Dibandingkan dengan Masjid Negara, saya rasa 10 masjid itu tak sama lagi dengan satu masjid negara. Tuan-tuan nampak apa yang katakan, dia punya kemakmuran dia. Saya dah tengok sendiri macam mana rancangan sekarang, macam mana rancangan 5 tahun, macam mana rancangan 10 tahun. Masya Allah, tuan-tuan. Tetapi dia mesti ditakbir menggunakan, Nani, mati lagi. Mesti ditakbir menggunakan prinsip-prinsip korporat. Sebab itu, saudara yang dimati sekalian ya, kalau kita dapat, insya-Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Ustaz Syaril, macam mana kita nak sekarang? Kita nak namanya leapfrogging, lompat. Macam mana kita nak lompat sekarang ni? Jalan macam kura-kura tak boleh. Pasal malakal maut datang bila-bila masa. Kita kena jalan sebagai arnab. Lari macam arnab. Tapi jangan lari macam arnab sampai tidur pula arnab tu kat situ, tuan-tuan. Tak boleh. Tapi apa yang kita nak sebut? Macam mana dapat dia panggil leapfrogging? Macam mana kita nak sekurang-kurangnya macam masjid di Temerloh Jaya. Minta maaf lah saya sebut masjid Temerloh Jaya ni. Minta maaf. Temerloh Jaya ni. Mungkin bukan representatif yang paling baik, tapi setakat yang saya tengok mungkin itulah yang viral sekarang pun, masjid itulah. Dan macam mana caranya kita boleh beralih dalam masa yang singkat di Turki daripada pemerintahan tentera Kemal Atatürk, tuan-tuan, dia boleh ubah minda rakyat, kesukaan rakyat, jiwa rakyat, hati rakyat, hinggakan mereka sayang kepada masjid. Macam mana, apa benda yang kita boleh ambil faedah daripada perkembangan dunia termasuk di Temerloh Jaya itu? Macam mana Ustaz Syaril? Baik, gini, kalau kita melihat Datuk sebut tadi contoh di Turki kan. Jadi kalau kita nak mendapatkan bagaimana caranya mereka dalam begitu singkat mereka dapat melatih rakyat mereka untuk dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala sebegitu ramai. Sebenarnya inilah kekuatan kita, tuan-tuan, para Datuk, kekuatan umat Islam. Saya teringat dulu Ariel Sharon, bekas Perdana Menteri Israel, dia pernah bercakap kepada Liga-Liga Arab. Dia kata, aku tidak akan takut kepada orang Arab dan umat Islam sehingga kamu memenuhkan solat subuh kamu seperti mana solat Jumaat kamu. Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Ini satu kelemahan ataupun nak katakan satu kekuatan yang umat Islam kena dapat daripada mulut orang-orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam mengetahui bahawasanya kekuatan umat ini adalah pada solat subuhnya. Jadi sekarang ni kita melihat kepada wakil kedudukan. Di Turki suasana mungkin berbeza. Nah, di kawasan kita ni suasana mungkin berbeza. Berkenaan dengan Masjid Temerloh Jaya ni, saya rasa kita
perlu pada di peringkat ahli jawatankuasa masjid-masjid yang 17,000 tu, kalau kita nampak momentum bagaimana mereka boleh mengerahkan ataupun mereka boleh mendapatkan jumlah jemaah yang setiap waktunya seolah-olah seperti mana solat Jumaat itu, mesti ada suatu benda rahsia yang kita perlu kongsi bersama. Kita buat lawatan ke masjid tersebut, kita cari apa punca ataupun apa perkara yang mereka telah buat yang menyebabkan masyarakat mereka sampai begitu sekali suka datang ke rumah Allah, especially solat subuh, tuan-tuan. Allah, solat subuh. Saya pun biasa tengok video dia tu. Video solat subuh macam solat Jumaat. Allah. Masya Allah. Di situ kekuatan yang saya rasa kekuatan cukup kuat kita umat Islam ni kalau boleh solat subuh macam solat Jumaat tu. La ilaha illallah, Masya Allah. Saya minta maaf lah. Masjid saya ni tak seramai itulah sembahyang subuh. Tapi saya amat-amat mengharapkan lah kalau boleh. Tiap masjid kita ni, ahli jawatankuasa dan sebagainya, kita mesti beri penekanan bagaimana nak meramaikan jemaah pada waktu solat subuh. Kerana apabila solat subuh boleh ramai, insya-Allah Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dia akan ramai, insya-Allah. Kerana kekuatan jiwa manusia itu dia terletak kepada solat subuh tu. Kerana solat subuh itu adalah satu solat yang ada padanya sifat diri bagi orang yang boleh solat berjemaah subuh itu, sifat pengorbanan yang besar, sifat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada nafsu dan sebagainya. Apabila golongan ini mengimarahkan masjid, kita tak perlu bimbang lagi, insya-Allah. Kita tak perlu bimbang lagi. InsyaAllah generasi kita apabila dibangunkan oleh orang yang dekat dengan Allah, orang yang sentiasa, sebab tu saya bercakap dengan para student saya, tuan-tuan, dia kata kalau kamu setakat rajin sembahyang Isya, sembahyang Zuhur, sembahyang Asar berjemaah, ustaz tak heran lagi. Tapi ustaz akan tengok solat subuh kamu. Kalau solat subuh kamu pukul 7, maknanya Zuhur, Asar, Maghrib, Isya kamu ni belum kualiti lagi. Kadang-kadang ada pelajar ni dia rajin solat, waktu yang lain dia rajin, tapi mai pagi ni ya Allah punya susah nak bangun. Solat ni ya Allah, jam tu telefon tu bunyi sampai 5-6 kali, tuan tak bangun-bangun lagi. Betul. Itu masalahnya. Jadi begitulah keadaan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita tengok dari sudut wakil keadaan kita kena sesuaikan. Mungkin wakil keadaan di Turki tak sama macam suasana kita di sini. Sebab Datuk, kita tengok Allah bisa Tegal biasa, tuan-tuan. Kalau kita tengok Malaysia ni, negara kita ni sudah lama Islam. Bila kita rasa kita dah lama Islam, sampai keadaan kita lalai dengan agama kita. Betul. Macam di Turki, mereka dulunya Islam, kemudian Kemal Atatürk take over. Berapa lama dia dah brainwash pemikiran mereka. Kemudian baru datang Erdogan untuk membuang kembali pemikiran sekular itu. Allahu Akbar. Satu cabaran yang cukup besar. Tapi tahniah kita ucapkan kepada Erdogan kerana uswatun hasanah yang ada pada diri dia itu telah menyebabkan rakyat dia semua kembali kepada agama. InsyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih. Tuan-tuan, menyebut tentang Datuk pun dah dengar agaknya, dah buka dalam YouTube, dah buka dalam Facebook. Macam mana Erdogan baca Quran? Masya Allah, tuan-tuan. Masya Allah. Bacaan dia dengan dia punya lafaz, dengan dia punya makhraj, dengan dia punya tajwid, dengan dia punya teranum dia. Macam ni, tuan-tuan. Jadi kalau dia dah begitu, isteri dia pula antara satu-satu orang wanita yang mula-mula menutup kepala. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan ya. Inilah sesuatu rahmat yang Allah berikan kepada Turki dan insya-Allah dengan cara Turki sekarang, tuan-tuan, akan hidup balik Ottoman yang kedua. Ottoman yang kedua akan hidup. Itu yang ditulis-tulis oleh penulis dunia sekarang sedang tulis. Saya nak pergi yang akhirnya. Saya nak pergi yang akhirnya kepada Datuk. Tok, sekarang ni bulan Ramadan dan ada COVID-19. Ramadan ada PKP. Saya nak tanya Datuk, macam mana adjustment? Apa adjustment yang Datuk buat dalam konteks ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan, ihya Ramadan
di masjid Segambut Dalam disebabkan ada PKP, disebabkan ada COVID-19, apa adjustment, penyesuaian yang dibuat untuk kita terus memakmurkan institusi yang Allah kasih, yang Allah sayang dalam dunia ni, namanya masjid. Macam mana tu? Terima kasih Datuk Dr. Hassan. Di masjid seluruh wilayah, walaupun jemaah tidak boleh datang ke masjid berjemaah, tetapi setiap azan berkumandang dan selepas tu ada di pesanan daripada Tuan Bilal yang mana minta solat sendiri di rumah, tapi pegawai-pegawai masjid ni tetap mengadakan solat berjemaah, mini jemaah yang mana disyaratkan tidak lebih pada 5 orang. Jadi setiap waktu memang ada azan, memang ada solat jemaah, tetapi terhad kepada pegawai imam bertugas, Bilal dan juga 2-3 orang yang berada di situ, memandangkan kita menghormati peraturan PKP yang melarang kita berkumpul beramai-ramai. Dan begitu juga dalam bulan Ramadan ini juga, sebelum waktu berbuka puasa, pegawai-pegawai yang bertugas ini akan mengadakan tadarus. Terus kita bertadarus sepanjang bulan Ramadan. Walaupun kita tak buat malam-malam kerana kita punya PKP sampai pukul 10, kalau kita tadarus lepas tarawih mungkin akan lewat. Jadi kita tukar pendekatan kita bertadarus sebelum berbuka puasa. Jadi aktiviti ini dijalankan sepanjang satu Ramadan sehingga hari ini 15 Ramadan. Alhamdulillah ianya berjalan lancar. Di samping itu juga ketua imam dan juga pembantu ketua imam akan ada juga live FB dia ceramah tazkirah setiap waktu supaya jemaah-jemaah kita yang ada FB boleh sama-sama join. Oleh kerana kita jangan ketinggalan dalam suasana kita yang tak boleh keluar ini, tetapi kita terus kena ada belajar ilmu kita. Kerana kalau untuk makluman Datuk, di Masjid Ubudiah ini sebelum PKP ni tiap-tiap malam ada kuliah maghrib. Kecuali saja yang kita bagi rehat untuk kita bertahlil. Tetapi semua malam tu kita penuhkan dengan semua ustaz-ustaz yang kita pilih yang berkualiti. Dan pada pagi subuh dia, setiap pagi subuh tu hari Ahad tu kita ada kuliah subuh, kita ada kuliah muslimat dan juga kita ada mengaji Al-Quran daripada hari Ahad sampai ke Zuhur. Jadi benda tu memang tak putus-putus. Pasal itulah pada waktu subuh, kalau kita tengok tadi ada masjid-masjid kata banyak yang barisan dia mungkin tak sampai 2 baris. Tetapi Alhamdulillah di Masjid Al-Ubudiah Segambut Dalam ini, kita pada solat subuh, saya rasa Datuk Hassan pun pernah sekali, 2-3 kali sembahyang subuh kat sini, tidak kurang daripada 5 saf. Alhamdulillah. Masjid kalau kita tengok di wilayah persekutuan ni, masjid dia bukan kecil-kecil macam Datuk sebut tadi. Majoriti masjid dia semua yang besar-besar. Bayangkanlah kalau kita ada 5 saf, 1 saf ada 50, bermakna sekurang-kurangnya solat subuh berjemaah tu kita ada 250 orang. Di wilayah persekutuan ini, saya tengok kebanyakannya masjidnya memang orang kata ramai. Kerana kesedaran dari segi agama itu memang dah terbuka luas. Jadi kita teruskan. Kalau kita tahu dalam bulan Ramadan ini dipanggil madrasah ataupun kem latihan kita, sekarang baru masuk pertengahan yang kedua, jadi kita ada lagi setengah bulan lagi kita teruskan kita beribadah untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di samping itu juga kerana kita punya pendapatan tabung itu terjejas, kita di masjid ni buat keputusan agar satu tabung khas diletak di luar kawasan di pintu pagar masjid tu, yang mana kita ada kita punya keselamatan untuk mengawasinya, jadi memudahkan. Di samping kita ada online punya derma, tetapi mana-mana jemaah macam Datuk sebut tadilah, ramai di kalangan jemaah kita di kalangan warga negara asing, ada yang parti, ada yang tak parti kan. Jadi diorang pun tak ada online punya sistem. Jadi diorang memang ni rajin dalam bulan puasa ni, dia faham dia punya fadilat sedekah pada bulan Ramadan berlipat kali ganda. Jadi di samping itu juga itu dapat membantulah di kita punya tabungan untuk bulan Ramadan ini. Jadi kalau kita buat sama-sama insya-Allah Datuk, kita apa saja rintangan, apa saja dugaan,
InsyaAllah kita kalau bersatu sama-sama seiring sejalan, saya sebut tadi, kita kena seiring sejalan, pengurusan masjid, pegawai masjid, anak-anak karya, orang-orang dermawan sekali kena berjalan sama. InsyaAllah kalau masjid ini sebelum ini ada duit tak sampai 1 juta, insyaAllah lagi 2-3 tahun mungkin dia akan mencecah jutaan ringgit dalam tabungan kita. Yang mana dengan adanya tabungan inilah kita dapat membantu pada musim PKP yang lepas, kita membantu seramai 750 anak karya yang terkesan daripada wabak COVID-19, yang mana tabung kebajikan yang kita tubuhkan sebelum ini kita gunakan balik kepada jemaah yang terkesan. Saya rasa perkara ini akan menjadi orang kata kesan yang baik kepada jemaah-jemaah kita yang menyumbang, dan pahalanya dilanjutkan lagi walaupun dia tak datang masjid, tapi sumbangan yang ada sebelum ni kita panjangkan, kita bagi sumbangan kepada mereka-mereka yang terkesan dengan PKP COVID-19 ini. Saya setakat ni tu Datuk, ada kita sambung lagi. Terima kasih. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah kita dah sampai penghujungnya. Tuan-tuan dan puan, tadi saya suka ada satu perkataan daripada Datuk Bahtiar. Apa dia kata, kena ada rangkaian, networking. Saya nampak paling tidaknya tuan-tuan ada 4 networking. Satu networking ialah personal. Maknanya personal yang mengendali masjid, terdiri daripada pentadbir masjid. Satu lagi tuan-tuan dan puan ialah jawatan kuasa masjid. Pentadbir biasanya imam, biasanya bilal, biasanya siak dan sebagainya. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, ialah rangkaian dengan pengisian asatizah ni. Yang mengisi tu kena ada rangkaian. Antara kita kena rangkaian antara masjid, antara bezin masjid dan antara masjid, intra and inter masjid. Yang ketiga ialah keuangan, rangkaian keuangan. Tak ada keuangan masjid mati, tak ada keuangan surawakan mati. Tuan-tuan dermalah. Dalam masa Ramadan ni tuan-tuan tak ada. Nabi disebut dalam hadis, masa Ramadan ni punya cepat Nabi. Kalau hal-hal menginfak, menderma ni, kalau ada benda yang dititipkan kepadanya untuk disebarkan, untuk diberikan, tuan-tuan, sampaikan macam ribut, disebut macam ribut lajunya untuk Nabi mengulurkan derma dalam bulan Ramadan ini. Jadi tuan-tuan, tolong semua masjid di Johor, masjid di wilayah, masjid di masjid negara dan sebagainya, seluruhnya tuan-tuan. Jangan harap pada state aja tuan-tuan, jangan harap pada kerajaan saja. Kita, sebab agama ni yang cantiknya daripada kita. Barulah ada rohnya tuan-tuan. Ya. Sebab itu yang ketiga tuan-tuan dan puan ialah anak karya, dan yang keempat tadi tuan-tuan ialah tentang personal itu. Maknanya anak karya, personal, keuangan, pengisian asatizah dan sebagainya. Kalau ini ada rangkaian, insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah saya rasa masjid masjid dah bagus keseluruhannya tuan-tuan. Yang jelasnya saya pergi sebelum Covid ni tuan-tuan dan puan, saya pergi satu tempat tu 6 hari 5 malam. Saya berada di Johor Bahru. Baru-baru ni di Johor Bahru 6 hari 5 malam. Masjid bila subuh saya tengok azan sabung menyambung azan. Azan daripada surau, azan di masjid. Tapi tuan-tuan dan puan, anak-anak muda terutamanya selepas azan tengok waktu sembahyang, waktu salat, yang datang ke masjid, yang datang ke surau, masih menyedihkan. Pada saya, bilangannya sangat-sangat menyedihkan lagi tuan-tuan dan puan. Ini yang perlu kita usahakan. Anak muda akan menggantikan kita. Saya Hasan Ali ni bila-bila boleh pergi. Tuan-tuan, kita dulu Forum Perdana Ehwal Islam, semuanya dah mati tuan-tuan. Yang saya mempengerusikan Forum Perdana, Harun Din dah tak ada, Hasan Din dah tak ada. Yang semalam, malam tadi tuan-tuan, Datuk Ismail Kamus, kawan setia saya sudah tak ada tuan-tuan. Yang ada tinggal Hasan Ali. Hasan Ali ni pun tuan-tuan, saya ingat boleh tahan lusa dan tulat aja tuan-tuan. Matilah dia Hasan Ali ni. Sebab itu kita harap tuan-tuan dan puan, insya-Allah marilah kita sama-sama kita bina anak-anak muda ni. Inilah tuan-tuan yang akan mewakili kita. Inilah tuan-tuan yang akan kita turunkan generasi yang inilah yang kita nak tengok supaya menjadi macam Turki, macam menjadi Masjid Temerloh Jaya dan sebagainya, insya-Allah. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan. Terima kasih khas kepada Ustaz Ihsan, terima kasih khas saya kepada Ustaz Syaril, dan terima kasih khas kepada Datuk Bahtiar. Kita jumpa lagi. Saya bercadang tuan-tuan, walaupun selepas Covid, walaupun selepas Ramadan ni, tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, daripada 18 hari bulan Mac Datuk, 18 hari bulan Mac sampai hari ni, dekat 2 bulan dah kami bersiaran satu hari 5 kali. 5 kali. Subuh, ada sentuhan subuh. Kemudian tuan-tuan ada zuhur, ada sentuhan zuhur. Kita bagi tausiah zuhur. Lepas tu pukul 5 ni kita ada, malam ni pukul 10 kita ada.
Tuan-tuan dan puan, insya-Allah sudah berkumandang di udara selama hampir 2 bulan tuan-tuan. 2 bulan tiap-tiap malam. Without fail. Alhamdulillah. Tiap-tiap malam without fail. Mudah-mudahan selepas Ramadan, selepas Covid nanti pun kita akan sambung lagi. Inilah caranya. Kita gunakan media ni tuan-tuan. Media ni sangat powerful. Kalau kita gunakan TV, misalnya TV tu ruang lingkup dia terhad. Tapi yang ini tuan-tuan, orang Rusia boleh tengok, anak-anak di Cambodia boleh tengok, anak-anak Australia boleh tengok. Dan saya dapat tuan-tuan banyak respon-respon daripada United Kingdom, daripada Germany, daripada Saudi dalam program yang kita adakan ini tuan-tuan. Anak-anak kita menonton di sana tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Cukup setakat itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan, terima kasih pada para penonton. Saya tak sempat nak melayan penonton, sebenarnya banyak komen-komen sebab saya nak dengar terlebih dahulu daripada kita punya ahli-ahli panel. Dan insya-Allah mungkin kita adakan satu sesi yang lain. Saya seronok dengan ini, tim ni 3 orang ni pun saya dah sangat seronok tuan-tuan untuk kita berbincang mengenai rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan rumah Hasan Ali, bukan rumah Ustaz Syaril, bukan rumah Ustaz Ehsan, bukan rumah Datuk Bakhtiar, rumah Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Masya-Allah. Cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.